Dalam usaha memastikan tiada siapa ketinggalan dalam program vaksinasi, kerajaan bercadang untuk melaksanakan proses pendaftaran secara automatik bagi memastikan seramai mungkin rakyat Malaysia ataupun rakyat menerima vaksin. Dan sehingga hari ini, hampir 12.7 juta individu telah mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin. Dan untuk mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini, Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Prof, pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan pendaftaran vaksin secara automatik? Adakah ia melibatkan semua 32 juta penduduk Malaysia ataupun pendaftaran yang cukup untuk kita mencapai imuniti kelompok? Pada pandangan saya, kalau strategi berkenaan nak diambil, sepatutnya ambil keseluruhan lah 32 juta yang sedia ada. Sebab daripada angka tersebut, biasanya tak semua yang mempunyai kemudahan untuk memaklumkan dari segi pengesahan dan sebagainya. Kalau kita nak ambil sekadar untuk 80%, saya rasa angka tersebut agak sukar untuk dilaksanakan. Dan satu lagi, kita memikirkan pada pandangan saya lah, secara umum bila kita lihat kepada pendaftaran secara automatik ni, mekanisme terbaik bagaimana untuk melaksanakannya. Dalam konteks sekarang ni, pada pandangan saya, kita memerlukan kerjasama antara jabatan ataupun sektor yang berkenaan untuk membolehkan pendaftaran secara automatik dapat dilaksanakan. Prof ada sebut mengenai mekanismenya. Mekanisme pendaftaran automatik ini mungkin dapat dilakukan dengan kerjasama rentas agensi ataupun kementerian. Tetapi hakikat bahawa sudah ada 12.7 juta yang mendaftar ini, mereka ini mempunyai peranti untuk mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Tapi bagaimana untuk kerajaan boleh capai ke pelosok-pelosok, ke kawasan-kawasan yang mungkin capaian internetnya agak rendah, ataupun mereka tidak mempunyai peranti pintar? Adakah instead of melaksanakan pendaftaran secara automatik, mereka juga perlu membuat gerakan serampang dua mata, iaitu memperhebatkan lagi program outreach ke kawasan-kawasan pedalaman? Pada pandangan saya memang perlu buat tinjauan ataupun aktiviti di lapangan melalui outreach dan juga jabatan-jabatan yang berkenaan. Pengalaman saya di lapangan dulu, kadang-kadang kita boleh memanfaatkan JKK, Jabatan Kuasa Kecil Kampung, penghulu, dan mereka-mereka yang berada di kawasan-kawasan pedalaman, wakil penduduk dan sebagainya, untuk memaklumkan individu-individu yang patut didaftar dan juga menerima perkhidmatan vaksin berkenaan. Sebab biasanya mereka yang di lapangan ni, mereka faham benar keadaan ataupun situasi latar belakang, budaya dan sebagainya, bagi membolehkan setiap individu dapat memberikan maklum balas yang positif. Pengalaman saya di lapangan dulu, di pedalaman, sekiranya kita dapat mengambil ketua penduduk di situ, ketua kampung dan sebagainya, untuk mengkoordinasikan, biasanya kita akan dapat sambutan yang sangat memuaskan. Sebab dah ada teladan yang baik daripada pemimpin mereka, jadi mereka masing-masing akan ke hadapan untuk memberikan maklum balas dan juga maklumat-maklumat yang diperlukan oleh kesihatan dan juga mereka yang bertanggungjawab dalam program mendaftarkan proses vaksinasi. Prof, pendaftaran ini boleh kita ibaratkan sebagai demand dan jumlah vaksin adalah supply. Jika pendaftaran dapat ditingkatkan ke tahap 100%, bagaimana pula dengan kemampuan untuk memberikan vaksin ataupun supply yang dapat memenuhi demand ini? Jumlah mereka yang mendaftar untuk terima vaksin. Jadi bagaimana ringkasnya, bagaimana jumlah vaksin itu dapat memenuhi permintaan pendaftaran? Kalau sekarang ini pun ada 12.7 juta mendaftar, tapi vaksin, mereka yang sudah terima vaksin baru ada 2.7, tak sampai pun 3 juta ataupun 10%. Berdasarkan jangkaan daripada JKJAV dan juga makluman daripada YB Khairi baru-baru ni, mereka ingin mempertingkatkan kadar vaksinasi kepada 300,000. Dengan angka sekarang, saya optimis sebenarnya kita boleh mencapai angka yang disasarkan, iaitu pada lingkungan 60 hingga 80%. Untuk tempoh yang terdekat ni, saya sangat mengharapkan supaya vaksin dapat dicapai sekurang-kurangnya pada tahap 40 hingga 50% dalam tempoh yang terdekat, untuk kita membolehkan lingkungan epidemik ataupun
wabak tu dapat kita landaikan secepat yang mungkin. Untuk itu, pada pandangan saya dalam konteks kita untuk mendapatkan liputan berkenaan, kita memang bukan sahaja bergantung kepada bekalan yang akan sampai ke negara kita, tapi berdasarkan maklumat-maklumat yang diperolehi, kita bakal menerima sejumlah lagi bekalan pada bulan Julai nanti, dan kita harapkan dengan penerimaan tersebut, angka yang diharapkan dapat ditingkatkan pada 300,000 ini dapat mencapai tahap yang kita jangkakan untuk dicapai menjelang September dan Oktober akan datang. Prof, cakap mengenai stok vaksin ini, di masa akan datang kita akan menerima lagi lebih banyak stok vaksin. Adakah ia wajar diberikan kepada kawasan ataupun negeri yang mencatatkan kes tinggi ataupun kawasan yang berkepadatan tinggi seperti Selangor yang banyak cetuskan kluster dan juga atau ia wajar diberikan secara menyeluruh ke seluruh pelosok negara ataupun ia perlu bersasar diberikan sebagaimana fasa pemberian vaksin kita buat sebelum ini, iaitu fasa pertama kepada frontliner dan fasa kedua kepada golongan warga emas dan OKU dan juga golongan rentan. Adakah konsep ataupun format yang sama juga boleh digunakan pakai? Pada pandangan saya, dalam keadaan kita sekarang ni dengan angka aktif lebih daripada 80,000 dan juga keadaan di ICU dan juga sistem perkhidmatan kesihatan kita yang agak tertekan dengan jumlah pesakit yang begitu ramai, bukan sahaja di hospital tapi juga di pusat-pusat kuarantin, kita perlu menggabungkan kedua-duanya, iaitu pendekatan melalui keutamaan mengikut fasa itu tadi mungkin sedikit sebanyak perlu diubah. Kita pernah bincang sebelum ni yang mana ia perlu dipanjangkan juga kepada mereka yang terdedah di lapangan, dan dalam masa yang sama kita lihat berdasarkan data-data epidemiologi, kalau saya kata dalam tempoh setengah tahun ni daripada Januari hingga Jun ni, kita dapati bahawa kluster-kluster yang diwujudkan tu bertempat ataupun di lokasi di negeri-negeri tertentu, kluster yang tertentu, tempat kerja dan sebagainya, ia perlu disasarkan pada keadaan yang berkenaan juga. Maksudnya kita mengambil kira, bukan sahaja kita mengambil pendekatan mereka-mereka yang mempunyai risiko untuk mendapat komplikasi itu, tapi juga dalam konteks untuk menyekat tularan. Kita perlu menyekat tularan ini secepat yang boleh, sepantas yang boleh, dan dalam masa yang sama kita pertingkatkan mereka yang mendapat vaksin. Kita tidak boleh melakukan dua keadaan itu terpisah, sebab kalau sedemikian, anggota kesihatan kita adalah individu yang hampir sama yang juga menjalankan aktiviti kontak tracing, pengentaran kontak di lapangan, melakukan pemeriksaan dan sebagainya rawatan, dan mereka juga yang memberikan vaksin. Jadi ia perlu dikombinasikan kedua-duanya.